Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aida Syahira binti Arif, bernombor pendaftaran 01 DAT 18 F1013. So, hari ini saya akan membuat pembentangan latihan industri yang telah saya jalani di Yayasan Kelantan Darul Naim beralamat tingkat 5, Kompleks Yakin, Jalan Gajah Mati, Poskod 15,000, Kota Baru, Kelantan. Okey, adalah latar belakang organisasi seperti saya beritahu tadi. Nama organisasi adalah Yayasan Kelantan Darul Naim atau lebih dikenali sebagai Yakin. Okey, organisasi ni ditubuhkan pada tahun 1981 di bawah Enactment nombor 9 1980. Okey, organisasi Yakin ni adalah gabungan antara dua kumpulan, iaitu Kumpulan Wang Yayasan Kelantan dengan Kumpulan Amanah Kebajikan Darul Naim. Okey, first adalah visi Yakin. Okey, visi Yakin adalah semua tenaga kerja akan berusaha bersungguh-sungguh untuk mencapai wawasan kami. Misi bagi Yakin adalah untuk menjadi sebuah organisasi yang terunggul di negeri Kelantan, manakala objektif bagi Yakin adalah berusaha bersungguh-sungguh, berusaha sedaya upaya untuk memberi kepuasan kepada pelajar-pelajar ke tahap yang maksimum dengan mengutamakan keperluan mereka melalui sistem pengurusan yang cekap dan berkesan. Okey, seterusnya adalah yang ni adalah Kompleks Yakin. Yakin hanya menggunakan di bahagian tingkat 5 sahaja. Selebihnya iaitu tingkat 4, 3, 2, 1 disewakan kepada Jabatan Imigresen, firma-firma guaman, arkitek dan sebagainya. Okey, dekat tepi ni adalah logo Yakin. Okey, seterusnya adalah aktiviti organisasi. Okey, untuk aktiviti organisasi ni, aktiviti utama Yakin adalah memperkasakan pendidikan pelajar ataupun calon yang berkelayakan, terutamanya anak-anak Kelantan yang kurang berkemampuan. Aktiviti organisasi Yakin ni terbahagi kepada 3 bahagian. Bahagian yang pertama adalah bahagian pelaburan dan penyelidikan. Okey, untuk bahagian ni berperanan untuk mencari dan merancang peluang-peluang pelaburan dalam semua bentuk kegiatan ekonomi yang dijangka dapat memberi keuntungan serta halal dari segi syarak untuk dilibatkan dan mestilah mendapat persetujuan daripada pihak lembaga. Okey, dalam bahagian ni juga berperanan untuk memastikan aliran pendapatan Yakin sentiasa mantap dan mempunyai dana yang sentiasa berkembang supaya objektif utama penubuhan Yakin ni dapat dilaksanakan dengan sempurna. Okey, yang kedua adalah bahagian pentadbiran dan kewangan. Okey, di bawah bahagian ni dia berperanan ataupun berfungsi untuk memastikan kepuasan kepada semua kakitangan dari segi pentadbiran, pelantikan jawatan dan penangguhan kerja. Okey, supaya dapat menempati standard kecemerlangan melalui asas-asas pengurusan yang berkesan. Okey, di bawah bahagian ni juga mesti mewujudkan struktur dan sistem pengurusan yang berkesan. Okey, selain tu adalah bahagian pinjaman, beasiswa dan bantuan. Okey, di bawah bahagian ni Yakin mewujudkan pinjaman pelajaran kepada pelajar-pelajar yang ingin melanjutkan pelajaran mereka di IPT tempatan ataupun di luar negara yang mendapat pengiktirafan daripada kerajaan Malaysia dan Yakin. Okey, antara negara yang terlibat adalah Jordan, Turki, Mesir dan Indonesia. Okey, selain pinjaman, skim pembiayaan beasiswa Yakin juga diberikan kepada pelajar-pelajar yang layak dan kurang berkemampuan untuk mendapatkan pendidikan sama ada di sekolah rendah, sekolah menengah, di institusi pengajian tinggi awam ataupun swasta. Okey, skim ni bertujuan untuk membuka lebih banyak peluang kepada pelajar-pelajar ataupun anak-anak Kelantan untuk mendapatkan pendidikan mereka.
Okey, di bawah bahagian ni juga bantuan-bantuan lain seperti pakaian dan keperluan sekolah juga diberikan mengikut iaitu diagihkan mengikut dun-dun dan parlimen-parlimen. Secara ringkasnya, aktiviti utama Yakin ni lebih berpusatkan ataupun lebih diutamakan kepada bahagian pinjaman, beasiswa dan bantuan. Okey, yang seterusnya adalah tugasan yang dilakukan. Okey, dekat sini adalah beberapa tugasan yang saya lakukan sepanjang latihan industri di Yakin. Okey, yang first adalah mengendalikan kaunter utama Yakin. Okey, dekat sini saya ditugaskan untuk menjawab dan mentransferkan panggilan ke bahagian tertentu, di mana saya perlu menjawab panggilan yang masuk dan mentransferkan panggilan tersebut kepada bahagian-bahagian tertentu, sama ada bahagian pentadbiran dan kewangan ataupun bahagian pelaburan dan penyelidikan ataupun bahagian pinjaman, beasiswa dan bantuan berdasarkan urusan ataupun keperluan si pemanggil. Okey, yang seterusnya adalah menguruskan voucher bayaran. Okey, dekat sini saya ditugaskan untuk mengasingkan voucher bayaran yang telah distaplerkan bersama dengan resit bayaran ataupun penyata bank yang belum mendapat pengesahan daripada pegawai atasan, iaitu pengarah. Okey, voucher tersebut kemudian diletakkan ataupun distaplerkan bersama dengan penyata kewangan yang sama tetapi yang telah mendapat pengesahan ataupun kelulusan daripada pengarah. Okey. Kemudian voucher tersebut akan dicopkan dengan cop jelas dan ditulis ataupun dicatatkan tarikh di mana voucher tersebut mendapat pengesahan. Okey. Yang seterusnya adalah memasukkan data permohonan beasiswa. Okey. Bagi permohonan beasiswa akan diasingkan sama ada butiran permohonan itu lengkap ataupun tidak. Okey, kalau tak lengkap, permohonan tersebut akan dicatat KIV, iaitu keep in view untuk ditapis ataupun untuk dipertimbangkan oleh pegawai atasan. Manakala data ataupun permohonan yang mempunyai data yang lengkap, data tersebut akan dimasukkan ke dalam sistem pengurusan Yakin untuk sesi pemilihan sama ada calon tersebut layak ataupun tidak untuk menerima tajaan beasiswa Yakin. Okey, dekat sini beasiswa yang terlibat adalah beasiswa bagi sekolah menengah dan sekolah agama Islam di negeri Kelantan. Okey. Seterusnya adalah menguruskan surat bayaran balik pinjaman dan penjamin. Okey, dekat sini saya ditugaskan untuk menyemak file-file untuk menyemak rekod pembayaran bagi peminjam-peminjam yang telah menamatkan pengajian mereka. Okey, saya perlu semak sama ada peminjam tersebut mempunyai bayaran tertunggak ataupun tidak membuat bayaran langsung. Sekiranya terdapat peminjam yang mempunyai bayaran tertunggak ataupun sebagainya, ataupun terdapat peminjam yang membuat permohonan untuk membuat penangguhan bayaran balik pinjaman, saya perlu mencetak dan menguruskan notis bayaran balik ataupun status bagi permohonan tersebut kepada peminjam dan penjamin. Okey, yang terakhir adalah mengira, mencatat dan merekod kadar bayaran pembiayaan pinjaman. Okey, dekat sini ada 3 keadaan. First, keadaan yang pertama adalah pelajar yang telah menamatkan pengajian mereka dan mendapat grade purata CGPA first class, biasanya 3.7 ke atas. Pinjaman pelajar tersebut akan ditukarkan kepada beasiswa. Okey. Bagi pelajar
yang mendapat grade purata CGPA second class akan diberikan kadar pengurangan pembiayaan pinjaman sebanyak 25%. Dan yang ketiga adalah bagi pelajar ataupun bagi peminjam yang ingin ataupun berhasrat untuk membuat pembayaran secara sekaligus, kadar pengurangan pembiayaan sebanyak 30% akan diberikan. Okey, dekat sini saya ditugaskan untuk mengira dan mencatat pengiraan tersebut dalam borang kadar pengurangan pinjaman serta merekodkan maklumat tersebut iaitu nama peminjam, nombor fail, jumlah pinjaman, kadar pengurangan dan baki pinjaman dalam buku rekod yang disediakan di bahagian tertentu sama ada di bahagian 25% ataupun di bahagian 35% ataupun di bahagian pinjaman ditukarkan kepada beasiswa. Okey, seterusnya adalah ni adalah beberapa lampiran. Yang ni adalah voucher bayaran di mana kalau kita dapat tengok dekat sini ada cop jelas. Okey, dekat kotak kecil ni akan dicatatkan tarikh di mana voucher tersebut mendapat kelulusan ataupun pengesahan daripada pegawai atasan iaitu pengarah. Okey, dekat sini adalah contoh surat bayaran balik yang akan dihantar kepada peminjam dan penjamin. Okey, kat sini adalah contoh borang pengurangan kadar pinjaman. Dekat sini kalau kita dapat tengok dalam kotak ni terdapat pengiraan yang dekat sini adalah sama ada bayaran secara sekaligus mendapat first class ataupun second class. Okey, dekat sini adalah maklumat peminjam lah. Okey, yang ni adalah contoh fail peminjam di mana nombor 5 ni adalah kod bagi yakin, 14 ni adalah kod bagi sesebuah universiti di Mesir, 17 ni adalah tahun 2017 dan yang ni adalah 135 ni adalah bermaksud peminjam tersebut adalah peminjam yang ke-135 bagi universiti tu pada tahun 2017. Okey, seterusnya adalah beberapa cadangan saya kepada organisasi adalah organisasi memberikan pendedahan yang lebih mencabar kepada pelatih. Yang kedua adalah memberikan tugasan yang dapat mengasah kemahiran pelatih. Sebagai contoh, bagi pelajar accountancy digalakkan memberi kerja seperti memasukkan data ke dalam sistem ataupun software yang berkaitan seperti UBS dan sebagainya. Okey, yang ketiga adalah keprihatinan organisasi tentang pandangan pelatih. Okey, dekat sini walaupun pelajar tersebut hanyalah bergelar sebagai seorang pelatih, sepatutnya ataupun sewajarnya pandangan pelatih itu dianggap penting kerana ia boleh dijadikan sebagai pandangan seorang luar kepada sesuatu organisasi, terutamanya untuk menambah baikkan dalam urusan pentadbiran dan sebagainya. Okey, yang terakhir adalah meneruskan pengambilan pelajar untuk latihan industri, terutamanya pada musim sekarang ni amat sukar untuk mendapatkan atau memperolehi tempat bagi menjalani latihan industri. Sebagai contoh, ada kawan saya yang merupakan pelajar politeknik di Kedah. Mereka ada bagi tahu saya, berceritakan kepada saya sangat sukar untuk mendapatkan tempat bagi menjalani latihan industri sehinggalah mereka membuat keputusan untuk membuat permohonan bagi menjalani latihan industri di negeri Kelantan. Okey, barulah mereka memperolehi tempat tersebut. Okey, kesimpulannya adalah latihan industri merupakan salah satu langkah yang amat baik yang dilakukan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia, di mana melalui latihan ni pelajar tersebut dapat mendedahkan diri mereka kepada alam pekerjaan sebenar
Di samping tu juga, pelajar tersebut dapat menimba pengalaman. Kalau kita tahu sekarang ni pengalaman amatlah penting ataupun merupakan antara syarat untuk memperoleh kejayaan tersebut. Okey. Yang seterusnya adalah latihan industri ni amat penting. Kerana melalui latihan industri ni pelajar dapat mempelajari sesuatu secara real. Kalau sebelum ni pelajar tersebut hanyalah belajar sesuatu berdasarkan teori-teori yang dipelajari di dalam kelas. Okey, sekian itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.